Ini adalah pembentangan bagi soalan seterusnya, yaitu soalan yang berbunyi, bincangkan perbezaan modernisme dan pasca modernisme dalam pembinaan naratif sejarah. Dan ini adalah berikut nama-nama ahli kumpulan saya yang membuat soalan ini. Seterusnya kita beralih pula pada pengenalan. Kita memulakan untuk modernisme dahulu, yaitu pemikiran modernisme merupakan pemikiran yang digunakan untuk menggantikan pemikiran tahap tradisionalisme bagi menyesuaikan tahap pemikiran dalam keadaan semasa. Istilah modernisme mulai diperkenalkan pada abad ke-18 pada zaman pencerahan di Eroppa. Pemikiran ini berkembang pada abad ke-18. Ekoran penjajahan dari barat, contohnya Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Seterusnya pengenalan bagi pasca modernisme pula. Barat merupakan tempat yang terawal dalam penggunaan pendekatan pasca modernisme ini. Perkataan ini mula digunakan ekoran berlakunya kritikan pada tahun 1950 dan tahun 1960. Dan pada tahun 1970 pula istilah ini mula digunakan dalam ilmu falsafah, dan dia amat sinonim dengan dekonstruksi dan pasca structuralism. Itu saja bagi pembentangan pengenalan. Seterusnya akan dibentangkan oleh pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Samri bin Lim. Di sini saya akan menerangkan mengenai modernisme. Modernisme merupakan salah satu pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisional agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Pemikiran modernisme ini menganggap bahawa ajaran agama adalah kolot dan sesetengah ajarannya tidak lagi sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin dibawa. Pemikiran modernisme ini kian berkembang setelah kemunculan tamadun barat yang berkiblatkan kepada penggunaan akal sahaja, iaitu ia berkembang pada abad ke-19 pada zaman Enlightenment. Pemikiran ini meliputi pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan, adat resam dan sebagainya. Umumnya, pemikiran modernisme ini menolak segala kehidupan beragama dan kehidupan akhirat. Matlamat utama mereka ini, aliran ini adalah untuk mengejar kesenangan duniawi dan mengabaikan moral dan menolak tanggungjawab manusia terhadap Tuhan. Okey. Di sini terdapat beberapa tokoh modernisme. Yang pertama yang boleh kita lihat iaitu George Lawrence. Dalam bukunya beliau telah menjelaskan dalam bukunya iaitu Ideology and Culture Identity, yang menjelaskan bahawa modernisme menjadikan manusia sebagai pusat sentral dunia dan menjadikan manusia juga sebagai pengukur kepada segala benda yang wujud di dunia maya. Seterusnya, manusia juga turut dijadikan rujukan terhadap sesuatu yang akan berlaku. Secara kesimpulannya, golongan modernisme ini menjelaskan bahawa setiap individu yang dilahirkan di dunia ini memiliki keistimewaan dan potensi diri sendiri yang dapat membentuk mereka. Okey. Tokoh kedua pula iaitu Kant. Menurut Kant mengatakan bahawa subjek lebih bersifat abstrak dan transcendental dan lebih konkret. Bagi Kant,
Subjek dimiliki oleh dua alam, iaitu alam fenomena, nature, dan alam nomena, the intelligible. Bagi alam fenomena, Kant menjelaskan bahawa manusia lebih bebas menentukan pendiriannya bagi menghasilkan buah fikiran untuk merubah sesuatu keadaan. Okey, tokoh modernisme yang ketiga pula iaitu Auguste Comte. Auguste Comte merupakan sejarawan Perancis yang amat terkenal dengan falsafahnya iaitu positivisme, yang mana pemikiran ini lagi mendewakan pemikiran modernisme, atau lebih dikenal sebagai dia lebih menyokong pemikiran modernisme. Pemikiran ini juga lebih mengutamakan penggunaan akal semata-mata, dan ini secara tidak langsung telah menafikan peranan agama dalam kehidupan manusia. Beliau juga telah menekankan kepentingan sejarah dalam kehidupan manusia. Okey, setakat itu saja. Seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmin bin Osman. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai pasca modernisme dan perbezaan antara modernisme dan pasca modernisme. Modernisme merupakan satu gerakan akhir abad ke-20 dalam falsafah dan teori sastra yang secara umumnya mempersoalkan andaian asas falsafah barat pada zaman moden. Pasca modernisme ini adalah reaksi terhadap modernisme yang disebabkan oleh kekecewaan yang diikuti oleh Perang Dunia Kedua. Oleh itu, pasca modernisme ini dicirikan oleh penggunaan ayat dan communication terdahulu, percampuran gaya dan media artistik yang berbeza, serta ketidakkepercayaan terhadap umum teori. Berikut merupakan beberapa tokoh yang memberikan pandangannya terhadap definisi pasca modernisme. Menurut Anthony Giddens, dalam buku beliau yang bertajuk The Consequences of Modernity, adalah munculnya gerakan mengenai agenda sosial dan agenda politik dengan konsentrasi pada lingkungan, hingga akhirnya istilah ini menjadi pengganti daripada sistem kapitalisme dan sosialisme yang berkembang pada saat ini. Manakala menurut Cavalier pula, pengertian pasca modernisme ini adalah pengistilahan yang jauh berbeza dalam postmodern. Hal ini dikatakan demikian kerana pasca modernisme ini memiliki ciri yang luas, kontroversi dan samar-samar. Berikut merupakan beberapa tokoh pasca modernisme yang telah muncul untuk menyokong dan menentang pergerakan dan pandangan yang berleluasa yang mempengaruhi seluruh disiplin seperti falsafah, sains, sejarah, sastra, budaya, dan juga antropologi, fiksyen dan agama. Antara tokoh-tokoh tersebut adalah seperti Jean Baudrillard. Beliau mempercayai bahawa media elektronik telah memusnahkan hubungan manusia dengan latar belakang sejarah mereka dan membina keadaan yang huru-hara. Walaupun mempunyai latar belakang Marxis, beliau mengakui bahawa teori Marxisme telah diterbalikkan. Menurut Marx, kuasa ekonomi yang membentuk masyarakat, tetapi dalam era pasca moden, kehidupan masyarakat yang mempengaruhi ekonomi yang kemudiannya berkuasa membentuk simbol dan imej. Mengambil pendekatan strukturalisme, beliau berpendapat bahawa makna dicipta oleh hubungan antara manusia secara verbal dan bukan realiti luaran. Dalam era dominasi media, beliau mengatakan makna dicipta oleh aliran imej seperti dalam rancangan sebuah televisyen yang menggunakan imej untuk mencetuskan makna. Kehidupan sosial dan peribadi manusia adalah bergantung kepada imej yang dipancarkan oleh media. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa persekitaran mereka adalah sesuatu yang dicipta. Manusia bergerak balas kepada imej yang dicipta dan ditayangkan daripada manusia yang sebenar atau tempat yang sebenar.
Oleh itu, manusia yang sebenar tidak wujud secara langsung tetapi wujud dalam bentuk media. Media yang mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku manusia serta pengalaman. Beliau menyebut keadaan ini sebagai dissolution of life into television. Menurut Jürgen Habermas, beliau lebih menyokong Weber jika dibanding dengan Marx. Tetapi sesetengah idea Marx masih boleh digunapakai. Contohnya, menurut Habermas, kapitalisme telah berjaya mencipta kekayaan. Tetapi masalah asas kapitalisme seperti yang disebut oleh Marx masih wujud seperti timbulnya kegawatan dan krisis ekonomi. Menurut beliau juga, masyarakat seharusnya mengawal proses ekonomi daripada membiarkan proses ekonomi mengawal mereka. Beliau mencadangkan konsep public sphere dalam rangka kerja demokrasi. Menurut Habermas, prosedur demokrasi seperti parlimen dan parti politik tidak lagi memberi laluan kepada membuat keputusan yang kolektif yang baik. Penglibatan komuniti seperti NGO, agensi tempatan dan reformasi prosedur demokrasi boleh menyemarakkan semula public sphere. Media moden boleh digunapakai untuk memperbaiki sistem demokrasi. Televisyen dan surat khabar yang didominasi oleh faktor perniagaan tidak boleh melakukan peranan ini. Hanya televisyen dan radio saluran kerajaan dan internet boleh membuka kepada dialog terbuka. Oleh itu, Habermas dikritik kerana tidak sensitif kepada isu gender dan demokrasi yang mana asas gender neutral yang dipakai oleh Habermas tidak dapat menyelesaikan masalah penglibatan kaum wanita yang kurang dalam parlimen. Oleh itu, kedudukan subordinat wanita dalam keluarga dan ketidaksamaan dalam kehidupan keluargaan. Manakala menurut Ulrich Beck, beliau menjelaskan bahawa manusia pasca moden sebenarnya hidup dalam era moderniti yang kedua, di mana institusi moden semakin global serta kehidupan seharian tidak lagi berlandaskan tradisi dan adat. Masyarakat industri diganti dengan masyarakat berisiko dan penuh dengan ketidakpastian kerana tidak mempunyai pola yang tegas dan keadaan masyarakat yang kacau balau. Risiko menjadi perkara penting dalam kehidupan pasca moden kerana penemuan sains dan teknologi yang mengubah kehidupan manusia. Sungguh pun sains memberikan faedah kepada manusia, namun ianya juga turut memberikan risiko yang sama dalam hidup manusia. Contohnya, makanan yang diubah genetiknya, yang mana risiko memakannya masih lagi tidak dapat diukur. Oleh itu, risiko dalam era pasca moden berlainan dengan era lalu. Risiko akibat bencana alam adalah seperti kurang dari risiko yang dihadapi akibat pembangunan sosial dan penemuan sains dan teknologi. Menurut Beck juga, untuk menghadapi permasalahan ini, subpolitik perlu muncul untuk membawa kepada reformasi sosial dan politik. Kumpulan ini perlu bergerak di luar mekanisme formal, contohnya NGO, ekologi, human rights dan consumer. Tanggungjawab mengurus risiko, bukan sahaja bertanggungjawab saintis, ahli politik, malah semua ahli masyarakat. Subpolitik inilah yang akan dapat mempengaruhi dan reformasikan mekanisme politik ortodoks. Ini merupakan perbezaan antara modernisme dan pasca modernisme. Modernisme berlaku pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang dipengaruhi oleh Perang Dunia Pertama. Manakala pasca modernisme berlaku pada abad ke-20 dan dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Modernisme juga disasarkan dengan menggunakan cara yang rasional dan logik untuk mendapatkan pengetahuan kerana ianya menolak realisme. Manakala pasca modernisme disasarkan pada proses pemikiran yang tidak saintifik dan tidak rasional, dan ia menolak pemikiran logik.
Modernisme juga menolak gaya prosa dan puisi konvensional, manakala pasca modernisme menggunakan campuran gaya konvensional. Sekian saja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Terima kasih kepada pembentang tadi. Kita seterusnya pergi ke bahagian kesimpulan. Kesesuaian dokumentasi dalam penulisan naratif sejarah bergantung kepada jenis pendekatan yang digunakan. Pendekatan modernisme dan pasca modernisme mempunyai interpretasi yang amat berbeza dalam menguraikan suatu peristiwa dalam naratif sejarah. Tanpa adanya pendekatan ini, dokumentasi naratif sejarah tidak dapat berkembang dalam keadaan semasa. Itu saja bagi bahagian kesimpulan. Sekian, terima kasih.